Selamat petang, salam sejahtera. Ada satu artikel yang aku baru baca daripada sabudin.com. Di akhir daripada artikel itu dia bertanya, adakah dengan tindakan UMNO tidak dapat diikuti kehendak mereka? Yaitu salah satunya ialah pengampunan Diraja Najib dan juga keengganan, kedegilan Ismail Sabri Yaakob menurut apa yang dikehendaki mereka akan menyebabkan tindakan menarik sokongan daripada UMNO untuk Ismail Sabri Yaakob. Soalan juga ialah apabila Ismail Sabri Yaakob ditarik sokongan, adakah bermakna Ismail Sabri Yaakob akan meletak jawatan? Jom, aku nak kongsi dengan kamu apa yang boleh berlaku. Pertama, sekiranya UMNO menarik sokongan daripada Ismail Sabri Yaakob, sebenarnya tindakan itu adalah tindakan bunuh diri. Kenapa aku kata tindakan bunuh diri? Kerana tindakan itu menyebabkan UMNO kehilangan kekuatan sebenar mereka pada PRU 15. Ini boleh dilihat sekiranya itu berlaku. Apa yang berlaku? Image poster boy Barisan Nasional tercalar secara teruk. Kedua, sekiranya ada UMNO yang tarik sokongan, khususnya kluster mahkamah, apa yang dibuat oleh Ismail Sabri Yaakob tidak semestinya letak jawatan. Anda silap kalau Anda katakan dia terpaksa letak jawatan. Tidak perlu sebenarnya. Apa yang perlu ialah ambil duluan yang pernah berlaku di Sarawak. Apa yang berlaku di Sarawak bukan tarik sokongan, tetapi darurat politik pernah diisytiharkan di Sarawak pada waktu COVID-19. Apa yang terjadi? Tidak ada PRN Sarawak sehinggalah dianggap selamat untuk melaksanakan PRN Sarawak. Jadi aku pikir kalaupun Ismail Sabri Yaakob kehilangan sokongan, beliau tidak perlu letak jawatan. Beliau hanya perlu berkenan yang di Pertuan Agong untuk darurat politik. Jadi siapa sebenarnya yang kena games? Yang sebenarnya kena games ialah bukan Ismail Sabri, tapi UMNO dan kluster mahkamah. UMNO dan kluster mahkamah. Itulah yang akan kena game, bukan Ismail Sabri. Yang ketiga yang aku nak ulas sedikit ialah tentang peranan Lokman Adam dalam membuat kejatuhan kepada Najib Tun Razak sendiri. Aku tak menuduh dia yang menyebabkan jatuhnya Najib Tun Razak, tetapi tindakan Lokman Adam sekarang ini banyak diulas oleh pemerhati politik, juga penganalisis politik, bahwa ini juga boleh menyebabkan Najib makin dibenci oleh para penyokongnya, kerana Lokman Adam seakan-akan menggunakan nama Najib untuk merosakkan ataupun menghina Perdana Menteri. Sehingga Saidan Kasim kata, Saidan Kasim sendiri kata, dia kata nak sebut nama LA pun jijik, kata Saidan Kasim. Dan Anda tahu Saidan Kasim tu apa jawaban dia? Tak tahu, aku bagi tahu. Saidan Kasim Menteri Wilayah Persekutuan, bosku. Dalam lembaga pengampunan untuk Najib, ketuanya dipengerusikan oleh, pengerusinya ialah yang di Pertuan Agong. Ahlinya yang pertama adalah Perdana Menteri. Dan ahlinya yang kedua, nak tahu siapa? Peguam Negara. Yang keempat, nak tahu siapa? Menteri Wilayah Persekutuan. Yang dihentam, yang dikecam, dikritik habis oleh Lokman Adam, siapa? Senang dia nak cakap. Pertama, Ismail Sabri dikritik habis oleh Lokman Adam. Sedangkan untuk mendapat pengampunan Diraja, itu adalah atas nasihat Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri disakiti hatinya, dikecam-kecam, dihentam-hentam, dimaki hamun, agak-agak dia akan menasihati atau tidak? Tak tahulah, aku tiada jawapan dia. Yang kedua, Lokman Adam juga sering kali kata nak tukar ketua hakim negara dan tukar peguam negara. Tahu peguam negara tu salah seorang ahli lembaga pengarah lembaga pengampunan. Jadi agak-agak lah kan, bila disuruh diganti, tidak tersinggung peguam negara tu. Dan yang ketiga, yang paling lantang berkata-kata ialah Saidan Kasim. ahli kepada lembaga pengampunan itu adalah Saidan Kasim. Dan Saidan Kasim apa?
Dia kata 2 perkara, 3 perkara walau aku tak silap sudah tular sekarang ni. Yang pertama, Saidan Kasim kata nak sebut nama Luqman Adam pun dia bilang jijik. Dan yang lebih teruk lagi, Saidan Kasim kata siapa dia, sehingga dia seakan-akan menjadi juru cakap UMNO pula, kata Saidan Kasim. Jadi dia hanya sekadar ahli. EJK bahagian bukan, Exco pun bukan, ketua bahagian pun bukan, dia tiada siapa-siapa. Tiba-tiba muncul, kata Saidan Kasim, hentam sini sana, yang dihentam pula Posto Boy. Kata Saidan Kasim, tak tahulah dia siapa. Tak tahu apa sebab dia seakan-akan juru cakap UMNO, katanya. Kedua, Saidan Kasim juga kata, keputusan untuk mengampuni Najib itu berkaitan hidup dan akhirat, katanya. Jadi aku pikir-pikir itu satu petanda yang agak tak baik untuk Najib. Dan yang ketiga juga, Saidan Kasim jelas katakan, dia kata apa saja keputusan pengampunan Najib, semuanya berpandukan kepada titah yang di Pertuan Agong. Apakah titah yang di Pertuan Agong yang baru-baru ini? Anda pasti masih ingat kan? Pertama, apa yang dia kata kepada rakyat Malaysia, Baginda kata pengampunan dan juga menjatuhkan hukuman tak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Walaupun dia tidak menyebut siapa yang dimaksudkan, tidak menyebut Najib punya kes, tetapi semua rakyat Malaysia tahu isu semasa itu berkaitan dengan pengampunan Najib. Dan aku juga nak kongsi dengan kamu apa kata Ketua Hakim Negara era Barisan Nasional terhadap pengampunan Diraja Najib. Ketua Hakim Negara era Barisan Nasional kata begini, kalau Najib diampuni pada waktu ini, satu dunia akan ketawa, katanya. Satu dunia akan ketawa. Kenapa? Payah-payah peguam, pendakwa raya, semua bertahun-tahun perbicaraan, tapi hanya satu kata sahaja, diampuni, selesai, katanya. Dan Ketua Hakim Negara ini katakan hampir mustahil Najib boleh diampuni. Kenapa? Mudah saja, Najib masih ada 4 pertuduhan lain. Takkanlah kan tiap-tiap kali kalah, tiap-tiap kali bersalah, mohon lagi pengampunan. Bahkan ada ahli politik kata, aku tak ingat siapa namanya, jangan pergunakan yang di Pertuan Agong, kata mereka. Aku setuju dengan itu. Yang di Pertuan Agong adalah payung utama Malaysia. Aku juga menyeru, jangan sekali-kali menggunakan yang di Pertuan Agong. Daulat tuanku, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.